Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai, Cikgu Raja Fizi di sini. Apa khabar anak-anak sekalian? Sihat ke? Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, tema pelajaran kita pada ini ialah pengenalan kepada sains dan tajuknya ialah peraturan bilik sains. Okey, apa yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah cikgu nak lepas kita habis belajar ni, murid-murid dapat menyenaraikan peraturan bilik sains sekurang-kurangnya 4 dengan betul dan tepat. Okey, bagi yang belum ada buku teks, boleh rujuk link yang telah cikgu berikan sebentar tadi. Okey, muka surat 15. Okey, kita tengok sini ada dua situasi. Situasi A dan situasi B. Okey, cuba perhatikan kedua-dua situasi di atas. Apakah yang dapat kamu perhatikan di situasi A? Okey, tengok ada 4 orang murid dan didapati mereka berebut-rebut untuk menggunakan mikroskop dan ada alatan yang jatuh. Dan guru juga cakap, tunggu arahan saya sebelum kamu memulakan penyiasatan. Maksudnya mereka tu melakukan eksperimen tanpa arahan guru dan mereka berebut-rebut. Okey, adakah itu cara yang betul? Okey, baiklah. Apakah peraturan bilik sains yang tidak dipatuhi dalam situasi ini? Apakah peraturan bilik sains? Kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi ini ialah peraturan yang tidak dipatuhi dalam situasi ini ialah murid melakukan eksperimen tanpa kebenaran guru. Jadi, mengapakah kita perlu mematuhi peraturan bilik sains? Jadi, peraturan ni diwujudkan sebab ada sebab-sebab yang tertentu. Bukannya saja-saja peraturan ni dicipta untuk mengongkong murid-murid. Ada sebab dia. Okey, baiklah. Kita pergi pada muka surat seterusnya. Okay, kita baca bersama-sama. Minggu lepas, saya dan rakan-rakan telah masuk ke bilik sains. Kami sangat seronok untuk belajar tajuk baharu. Kami beratur di hadapan kelas dan berjalan dalam satu barisan ke bilik sains. Kami beratur di luar bilik sains. Kemudian, Atan, cikgu belum benarkan kita masuk. Tak apalah. Cikgu Hafizi pun masuk. Ting, 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 ting. Ya, kelihatan murid-murid sedang buat apa? Ada yang membuka tingkap, ada yang membuka suis lampu dan kipas. Okay. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera. Okay, baiklah. Ambil radas dan bahan untuk menyiasat kita di belakang. Penyiasatan kita di belakang. Aduh, sakitlah Atan. Jangan buang sampah ke dalam sinki. Alah, cikgu tak nampak lah. Alamak, tak sengaja. Murid-murid, hari ini kita akan membuat eksperimen untuk mengkaji takat didih air. Belum apa-apa, dia dah hidupkan penunu Bunsen. Atan, kenapa kamu mula dulu? Tiba-tiba, jeng 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 jeng, bau asap lah. Ya. Inilah akibatnya jika kita tidak mengikut peraturan bilik sains. Maaf cikgu, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu sebenarnya cerita. Jadi, sejak dari hari itu, Atan mula mematuhi peraturan bilik sains. Dia menyesal perbuatannya. Tiada lagi kemalangan berlaku. Jadi, berdasarkan cerita dan beberapa situasi di atas, sebenarnya kita dah boleh tengok apakah peraturan bilik sains yang ada, apakah peraturan bilik sains yang telah mereka ingkari dan apa kesannya. Okey, baiklah, kita pergi kepada
Jadi secara umumnya, perkara yang dipatuhi, yang pertama, masuk ke bilik sains dengan kebenaran guru. Kenapa? Sebab dalam bilik sains tu ada terlalu banyak bahan dan radas yang diperbuat daripada kaca dan sebagainya. Jika kamu masuk dalam tu tanpa kebenaran, mungkin bahan tersebut boleh pecah ataupun kamu boleh menyebabkan kemalangan pada kamu lah. Jadi kalau apa-apa berlaku pada kamu, cikgu susah lah. Keselamatan penting. Yang kedua, buka cermin tingkap dan pasang kipas. Kenapa mesti buka cermin dan pasang kipas? Tak boleh ke kita belajar tutup je? Cuba fikir, kenapa? Cermin ni bila kita buka dan kipas ni, ini sebenarnya untuk pengudaraan. Jadi udara boleh masuk dalam kelas. Kita pun boleh belajar dengan selesa, bernafas dengan selesa. Lagipun dalam bilik sains tu ada bermacam-macam bahan-bahan kimia. Mungkinlah ada gas penuh bansen ke, kalau bocor at least gas tu boleh keluar dan sebagainya. Yang ketiga, jalankan aktiviti mengikut arahan guru. Nak buat apa-apa eksperimen, nak buat apa-apa aktiviti, mesti mengikut arahan guru. Jangan kamu pandai-pandai, bahaya. Dan satu lagi, mungkin eksperimen kamu tu akan tidak mendapat hasil yang bagus sebab tak mengikut arahan. Yang keempat, nyalakan penunu bansen dengan cara yang betul. Nanti ada masa cikgu akan tunjuk video cara menggunakan penunu bansen yang betul. Bagi yang tidak memakai tudung, rambut panjang, jadi perlulah ikat rambut dengan rapi. Kenapa? Boleh, jika kita melakukan eksperimen yang menggunakan penunu bansen, mungkin rambut tu boleh terbakar ataupun mengganggulah kita punya pergerakan. Seterusnya, bahan buangan cecair hendaklah dibuang ke dalam sinki dengan air yang mengalir. Kalau dia jenis bahan buangan cecair, mesti buang dalam sinki. Tak boleh buang dalam tong sampah. Nanti kalau benda plastik tu, sampah tu bocor, habis basah. Yang seterusnya, padamkan bahan yang terbakar atau berbara sebelum membuang dalam bakul sampah. Contohnya bila kamu guna mancis, nak buang tu pastikanlah dia tu dah tidak berbara, dah tak ada api, kerana dia boleh menyebabkan kebakaran. Seterusnya, buang bahan buangan pepejal ke dalam bakul sampah. Tadi yang cecair kita buang dalam sinki dan air yang mengalir. Yang pepejal macam kertas ke, bekas-bekas kulit-kulit buah ke, eksperimen kita ada buat eksperimen pengawetan makanan nanti. Jadi bahan-bahan pepejal buang dalam tong sampah. Seterusnya, laporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan, kecederaan ataupun kerosakan. Ini penting. Kalau ada kemalangan, ini untuk keselamatan kamu. Kalau cikgu boleh bagi terus rawatan seterusnya, nak bawa pergi klinik ataupun sebagainya. Dan kalau ada kerosakan, ini pun penting maklumkan pada guru supaya ada bahan yang rosak tu, cikgu boleh ganti yang baru supaya nanti bahan terradas tersebut selamat digunakan untuk murid-murid lain pula. Yang seterusnya, gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Tak kisahlah kamu dah ada CJ pertolongan cemas, tak apa, panggil cikgu akan uruskan guna peti pertolongan cemas yang ada. Yang terakhirlah, susun kerusi dan kemas bilik sains sebelum keluar. Samalah, mana-mana bilik pun kena amalkan benda ni. Dah guna, kena simpan. Dan yang terakhir sekali, 4 perkara yang dilarang. Seterusnya adalah perkara yang dilarang di dalam bilik sains. Yang pertama, tidak boleh bergurau dan berlari di dalam bilik sains. Sangat bahaya. Boleh terjatuh, boleh tercedera. Yang kedua, makan
dan minum di dalam bilik sains. Tak boleh, sangat bahaya. Kita tak tahu keadaan bilik sains tu ada apa. Murid sebelum kita, kelas sebelum kita guna buat eksperimen apa. Akan ada pencemaran bahan kimia, boleh menyebabkan keracunan makanan. Yang keempat, menyentuh, menghidu atau memasukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Masuk-masuk tengok, ada roti. Sedangkan roti tu orang buat eksperimen nak menguji kulapuk pada roti. Kamu makan, bahaya, jangan. Ada cecair-cecair berwarna, itu bukan air sirap, jangan kamu minum. Kita tak tahu apa benda tu dalam bilik sains tu. Yang terakhir, tak boleh membawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru. Buat eksperimen magnet, kamu rasa menariknya magnet ni, nak bawa balik ke adik lah. Tak boleh, itu hak sekolah, hak murid-murid lain. Jangan kamu ambil, itu dikira sebagai mencuri. Jadi apa yang murid-murid perlu lakukan ini, hafal peraturan bilik-bilik sains. Sekurangnya 4 perkara yang boleh dipatuhi dan 3 perkara yang dilarang. Okey. Jadi boleh rujuk muka surat 19. Cikgu nak kamu buat nota ringkas dalam bentuk peta I think. Boleh guna peta buih ataupun peta bulatan. Jadi dah siap, boleh bagi kepada cikgu. Okey, Assalamualaikum. Bye.